Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam pelajaran Aqidatun Najin atau dalam akidah, iaitu dalam kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin untuk pelajar-pelajar khasnya di Masjid Al-Ma'mur, Darul Ma'mur, dan juga kepada sekalian yang mengikutinya. Jadi kita mulakan pada hari ini sebagai lanjutan daripada yang lalu, iaitu di muka surat 28. Kitab ini iaitu Aqidatun Najin di muka surat 28. Yang mana pada yang lalu telah kita katakan atau kita baca di mana hukum itu terbagi kepada 3, hukum akal, hukum syarak dan hukum adat. Kemudian hukum akal itu terbagi kepada wajib, mustahil dan harus. Dan setiap-tiap hukum wajib, mustahil dan harus itu ada terbagi pula kepada 2 bahagian, iaitu wajib nazari, mustahil nazari, harus nazari. Dan satu lagi wajib badihi, mustahil badihi dan juga harus badihi. Makna nazari ialah dengan kita memerlukan kepada pemikiran, memerlukan kepada dalil, memerlukan kepada kepuasan dari segi hukum itu sendiri yang dikatakan sama ada wajib atau mustahil atau harus, yang mana telah kita bincangkan pada minggu yang lalu atau pada pelajaran yang lepas. Dan pada pelajaran kali ini di muka surat 28, kata Syekh Hudi pada syarah Ummul Barahin dan hasyiahnya memulai oleh musannif akan karangan dengan membahagikan hukum akal kepada awal, kerana bahawasanya mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus padanya. Maksudnya pengarang kitab ini, iaitu kitab Aqidatun Najin ini, menerangkan bahawasanya daripada asal kitab ini yang dikarang oleh Syekh Hudi dalam Ummul Barahin, pada awal-awalnya membahagikan hukum tadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, iaitu hukum itu terbagi pada hukum akal. Hukum akal itu terbagi kepada wajib yang mesti adanya, sama ada dengan nazari atau dengan badihi, atau mustahil yang tak mesti ada, tak boleh ada, iaitu mustahil nazari dan juga badihi, dan harus, yang mana harus tadi boleh jadi ada, boleh jadi tiada, atau boleh berlaku atau tidak berlaku secara nazari dan secara badihi. Jadi itulah pengarang kitab itu memulakan sedemikian. Kerana apa? Kerana manusia tadi untuk memahami atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mestilah menggunakan akalnya, menggunakan pemikirannya. Kerana untuk mengenal Allah Ta'ala, kita sebagai manusia mestilah mengenalinya tentang apa-apa yang wajib pada Allah, apa-apa yang mustahil pada Allah, dan apa-apa yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada dapat ia menghukumkan atas suatu itu dengan bahawasanya ia wajib atau jaiz atau ia mustahil hingga mengetahui ia akan hakikatnya itu. Jadi untuk mengetahui sama ada hukum itu wajib bagi Allah, umpamanya, atau mustahil ke atas Allah, atau harus baginya, mestilah mengetahui hakikat-hakikat apa yang dikatakan wajibnya, apa yang dikatakan mustahilnya, dan apa yang dikatakan harusnya.
Itu mesti diketahui hakikatnya, artinya maknanya, pengertiannya, dan sesuatu yang patut bersangkutan dengan itu. Bukan hanya kita hanya membuta tuli mengatakan ini wajib, ini mustahil, dengan tidak mengetahui apa hakikat wajib dan hakikat mustahil. Oleh demikian, kitab ini meneruskan, syahdan, ketahui olehmu, hai orang yang diberi taufik oleh Allah, bahawa mengetahui hukum akal yang 3 ini dan ulang-ulang mendarus akan dia hingga mahir dan teguh dan tetap ia di dalam hati pada mengetahui akan dia, supaya jangan berkehendak oleh fikir dan bicara pada mengingatkan maknanya kepada payah, adalah yang demikian itu setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berakal, yang berkehendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Nabinya yang mursal alaihimus salatu wassalam. Jadi pengarang mengatakan di sini bahawasanya setiap orang yang mukallaf, artinya orang yang baligh lagi berakal, maka wajib atasnya mengetahui akan perkara-perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala, supaya benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu kewajipan yang mesti mengetahui hukum-hukum akal itu, kerana itu satu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah kerana ibadat itu tidak akan jadi sempurna. Walaupun boleh beribadat, tapi tidak akan jadi sempurna kalau kita tidak mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Artinya haruslah kita mempelajari dengan sedalam-dalamnya dan memahaminya, supaya kita merasakan yang kita ini benar-benar akan kepercayaan kita atau akidah kita dengan yakin, dan dengan kita merasakan bahawasanya kita mengetahui siapa atau bagaimana tentang keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kerana kita haruslah mengetahuinya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para Rasul-Rasulnya yang diajarkan kepada manusia. Tetapi kata Imam Haramain dan jamaah ulama, bahawa mengenal segala bahagi hukum akal yang 3 inilah akal. Maka barang siapa tiada mengenal dia dengan maknanya, maka orang itu tidak berakal. Jadi kata Imamul Haramain, Imam Haramain mengatakan bahawasanya untuk orang itu supaya berakal, mesti mengetahui tiga hukum itu, tiga hukum akal itu. Maka tidak dikira berakal kalau orang yang tak mengetahuinya. Artinya bagi siapa-siapa yang belum mempelajari hukum-hukum akal dan mengetahui makna-makna hukum akal itu, maka kalau orang itu belum lagi mengetahuinya, dikira tidak berakal. Iaitu orang yang berakal ialah orang yang mengetahui hukum-hukum akal itu, supaya ia menjadi tiang kepadanya, menjadi pengarah kepadanya, untuk dia terus hidup dalam dunia ini dengan kehidupan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan akidahnya yang betul. Dan kata musannif, yakni Syekh Sanusi, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an,
dan wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syarak an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuz. Artinya bahawa mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil dan barang yang harus padanya. Jadi dengan itu, setelah bermukaddimah tadi mengenai hukum akal, maka pengarang kitab ini iaitu Syekh Sanusi mengatakan bahawasanya, ataupun dimulakan bahawasanya mengatakan dengan katanya, setiap mukallaf itu wajib mengetahui sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, dan sesuatu yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada syarak. Artinya bila wajib pada syarak, artinya wajib setiap mukmin yang mukallaf mengetahuinya dari segi syarak akan perkara yang wajib pada Allah, yang mustahil ke atasnya, dan yang harus padanya, dengan kewajipan mengikut syarak. Artinya kalau dia tidak mengetahui, berarti dia dosa. Kerana benda yang wajib pada syarak artinya tidak berdosa kalau dia tidak melakukannya. Kerana kita tahu hukum syarak ialah wajib, artinya pahala bagi mengerjakannya, dosa meninggalkannya. Haram, dosa membuatnya, pahala jangan meninggalkannya. Begitulah secara umumnya atau secara yang nyata tentang hukum syarak. Ketahui olehmu bahawa wajib itu dua perkara. Ada kalanya wajib syar'i, maknanya keadaan suatu itu dengan sekira-kira diberi pahala atas orang yang berbuat dia dan diseksa atas orang yang meninggalkan dia, seperti barang yang telah lalu sebutnya. Dan ada kalanya wajib akli, maknanya ketiadaan menerima kenafian pada akal, maka telah lalu sebutnya jua. Jadi Syekh pengarang kitab ini mengatakan, jadi wajib itu ada dua bahagian. Satu syar'i, artinya mengikut syarak, dan satu akli, artinya mengikut akal. Jadi wajib syar'i kita telah tahu, iaitu setiap pekerjaan yang wajib dibuat akan diberi pahala, dan jika ditinggalkan dosa. Dan wajib akal pula ialah mengikut akal, iaitu apa sesuatu yang dikatakan wajib. Bila dikatakan pada akal wajib, makna benda tu ternafi lainnya, ternafi tiadanya, mesti ada. Makna bila dikatakan wajib, mesti ada, tidak boleh tak ada. Makna ternafi tak ada. Jadi semuanya bila dikatakan wajib, maka dia tidak boleh lari daripada ada, tetap ada, mesti ada. Itu yang dikatakan wajib pada segi akal. Jadi itulah perbezaan antara wajib syar'i dengan wajib akli. Maka wajib syarak itu alamatnya datang lafaz ala, kemudian daripada lafaz wajib itu, seperti dikata oleh musannif, wa yajibu ala kulli mukallaf. Dan wajib akal itu datang alamatnya lafaz lam, yakni li atau fi, yang dengan makna lam, seperti yang dikata oleh musannif, fama yajibu limaulana. Jadi kalau kita balik kepada orang yang berbahasa Arab, iaitu orang yang berbahasa Arab, ada perbezaan daripada segi huruf yang belakang ataupun dipanggil sebagai sendi lah kalau dalam bahasa Melayu, seperti di, atas, pada, itu sendi. Dari dalam bahasa Arab, sendinya ialah dibezakan begini. Bila dikatakan yajibu, mana wajib, yajibu wajib. Jadi bila dikatakan yajibu ala,
Artinya ialah pada syarak. Yajibu ala kulli mukallaf, mana wajib atas setiap mukallaf. Yang wajib pada syarak. Tetapi bila dikatakan tentang dari segi akal pula, dalam bahasa Arab digunakan sendinya fi atau li, iaitu yajibu li maulana lillahi ta'ala. Li maulana makna lillahi ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala. Atau wajibu fillah, wajib pada Allah. Misalanlah katakan sifat wujud, yajibu lillahi ta'ala al-wujud. Atau sifat kudrah, katakan yajibu lillahi ta'ala al-qudrah, atau an yattasifa bil qudrah, mana wajib bagi Allah Ta'ala sifat kudrah. Atau boleh dikatakan yajibu fillahi ta'ala al-qudrah, pun betul juga, mana wajib pada atau dalam Allah Ta'ala itu al-qudrah. Itulah maknanya perbezaan apabila nak mengatakan satu yang wajib akal, ialah gunakan ala. Yajibu ala kulli mukallaf, yajibu ala kata-kata ala kulli aqil. Tapi bila dikatakan wajib akal, wajib fi atau wajib li. Yajibu ala iaitu syarak. Kalau yajibu li atau fi, maka itu adalah wajib akal. Tatimah, ketahui olehmu bahawa wajib syarak itu atas hak mukallaf, dan wajib akal itu pula hak Allah Ta'ala, dan terkadang dikatakan dia pada hak mukallaf pula, seperti Nabi yang mursal dan anbiya, seperti yang lagi akan datang bicaranya insya-Allah Ta'ala. Jadi bila dikatakan wajib atas mukallaf, itu adalah syarak. Jadi pada syarak, artinya yang diwajibkan pada syarak ialah untuk manusia. Untuk manusia, kerana yang mensyarakkan Allah Ta'ala. Jadi yang wajib atas manusia yang disyarakkan. Manusialah yang diperundangkan atau diwajibkan mengikut undang-undang Allah Ta'ala. Itu syarak. Tetapi yang secara akal, iaitu kepada Allah. Yang wajib pada akal ialah Allah Ta'ala. Tak bolehlah syarak kita tukar kepada akal, kerana itu bukan boleh ditukar oleh akal. Apa yang wajib pada syarak, jadi tak boleh kita tukar. Jadi pada Allah Ta'ala kita tidak wajibkan syarak, kerana Allah Ta'ala yang mensyarakkan, Allah Ta'ala yang menurunkan syarak, Allah Ta'ala yang mengatur syarak, Allah Ta'ala yang mengirimkan atau mengutuskan rasul-rasul menyiarkan atau menyebarkan syarak. Jadi sebab itulah maknanya wajib pada akal itu khusus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kalau pada syarak barangkali boleh juga pada rasul-rasul juga disyarakkan, kerana wajib pada rasul, misalnya yajibu ala rasul ikhbar ma uhiya ilahi, misalnya wajib ke atas rasul mengkhabarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita akan bincangkan masalah itu pada tempat yang lain, kata musannif atau kata pengarang ini, yang mana kita akan bincangkan masalah itu pada perkara yang lain. Cuma sekarang secara basicnya, mana kita hendaklah mengetahui bahawasanya yang dikatakan wajib pada syarak itu ialah wajib pada manusia, yang wajib pada akal, yang wajib dari segi akal ialah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan murad dengan mukallaf di sini jin dan manusia, tetapi mukallaf manusia itu sampai umur seperti lagi akan datang sebutan, dan mukallaf jin itu daripada waktu jadinya. Jadi yang dikatakan mukallaf itu artinya wajib atas mukallaf, maknanya manusia dan jin. Itulah yang diwajibkan. Sementara kita tahu yang manusia itu makna diwajibkan kalau dia berakal, maka diwajibkan sampai baligh, diwajibkan untuk atasnya sebagai mukallaf.
Tetapi jin tidak gitu. Kerana jin tidak ada perkara baligh. Dia diwajibkan terus. Maknanya Allah Ta'ala bila cipta jin, jin tercipta, berarti dia beranak jin, beranak saja sudah wajib. Itu jin. Itu bezanya wajib yang diwajibkan kepada manusia mukallaf dengan jin yang mukallaf. Jadi jin tak ada had umur. Ini kita akan terangkanlah pada masa akan datang. Dan adapun segala malaikat, maka tiada mereka itu mukallaf atas kaul yang rajih. Dan jikalau adalah Nabi SAW disuruh kepada mereka itu sekalian, kerana bahawa disuruh akan dia pada mereka itu, sungguhnya ia menyuruh tashrif, arti memuliakan, bukan irsal kepada taklif. Jadi yang mukallaf tadi yang dikatakan yang dimukallaf ialah terhad kepada manusia dan jin, sementara malaikat tidak termasuk dikatakan mukallaf kerana tidak wajib kepada malaikat untuk apa yang diturunkan kepada manusia dan jin. Cuma kalau sekiranya Allah Ta'ala menyuruh Nabi untuk mengatakan kepada malaikat begini, maka perintah itu bukan perintah taklif, tetapi perintah tashrif. Taklif maknanya perintah yang diberatkan. Maknanya manusia diwajibkan begini, itu taklif. Kaf, lam, ya, fa. Tetapi perintah tashrif artinya sebagai memuliakan saja. Misalnya malaikat disuruh begini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan bukan diwajib tapi sebagai kemuliaan. Seperti malaikat diperintah sujud kepada manusia umpamanya. Sebagaimana kisah Nabi Adam, ciptaan Nabi Adam. Tapi makna bukanlah taklif kepada malaikat, tapi sebagai tashrif. Artinya malaikat diminta supaya memuliakan manusia. Jadi perintah itu dipanggil tashrif. Jadi kita tahulah beza antara taklif dan tashrif. Pada jin dan manusia taklif, maka jin dan manusia menjadi mukallaf. Pada malaikat dikatakan tashrif, sebagai kemuliaan saja. Dan saya rasa inilah saja pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran akan datang mengenai ta'rif mukallaf itu secara lanjut. Sekian saja. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.